إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kitab Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhis Salihin. Kitab ini akan memberi syarahan kepada hadis-hadis Riyadhus Salihin. Dan saya rasa semua tahu kitab Riyadhus Salihin adalah kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi iaitu Yahya ibnu Sharaf ibnu Al-Imam Yahya ibnu Sharaf yang berasal daripada yang seperti mana disebut di sini, An-Nawawi rahimahullah dikenali dengan panggilan Abu Zakaria, walaupun ia tidak mempunyai anak yang bernama Zakaria, sebab imam ataupun ulama hadis tidak sempat, Imam An-Nawawi rahimahullah tidak sempat nikah. Ia termasuk ulama yang membujang hingga akhir hayatnya. Seperti Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, sama juga, dia tak kahwin. Kebanyakan ulama, subhanallah, mereka memilih untuk tidak berkahwin, untuk memberi tumpuan kepada ilmu. Tapi apa jua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk diikuti. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkahwin. Tapi wallahu alam, mungkin ada ulama tak nak kahwin ataupun ada keadaan dia. Imam An-Nawawi mendapat gelar muhaddis ataupun gelaran Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Al-Imam An-Nawawi bernasab Al-Hizami. Nasab tersebut disandarkan kepada satu tempat ataupun satu keluarga bernama Hizam. Sebahagian nenek moyangnya menyatakan panggilan itu dinisbatkan ataupun disandarkan kepada orang tua salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu Hakim ibn Hizam. Wallahu alam, Imam An-Nawawi rahimahullah ada keturunan dengan seorang sahabat, iaitu Hakim ibn Hizam. InsyaAllah semua maklumat mengenai Imam An-Nawawi ada, dan kita tak nak banyak baca mengenai sirah dia. Kita akan terus pergi insyaAllah kepada hadis pertama. Kita akan pergi bahagian pertama, iaitu ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan amalan dan ucapan.
baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi. Kita masuk insya-Allah bahagian niyah. Hadis pertama. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qartin ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Ini nama Umar radhiyallahu anhu. Nama Umar penuh. Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qartin ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini hadithun muttafaqun alaih. Rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis ini antara hadis yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan kita, innamal a'malu binniyat. Amalan kita sebenarnya bergantung dengan niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberi ganjaran mengikut niat yang dia tanam dalam hati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Contoh orang berhijrah, sekiranya hijrah dia kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrah dia akan dapat pahala atas hijrah dia mengikut niat yang dia tanam dalam hati. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Tetapi kalau ada orang berhijrah pergi sesebuah negeri ataupun pergi sebuah negara, niat dia yang tanam untuk mencari kepentingan dunia ataupun untuk mencari untuk berkahwin, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahala yang dia akan dapat bergantung kepada niat dia. Maka hijrah dia ni untuk niat yang dia tanam dalam hati, iaitu nak kahwin, nak berniaga, nak cari peluang. Sebab tu ikhwani, hadis ini sangat penting mengenai an-niyah. Tengok niat kita. Innamal a'malu binniyat. Memang amalan akan terikat dengan niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberi ganjaran mengikut niat yang dia tanam dalam hati. Hatta kita nak belajar ilmu. Kita nak belajar ilmu, biarlah niat kerana Allah. Niat kita nak belajar ilmu, kenapa? Ada satu hadis rawah Ibn Majah. Hadis rawah Ibn Majah, man talaba al-ilma liyumari an-nas أو ليصرف وجوه الناس إليه لن يجد ريح الجنة يوم القيامة. طيب, saya pastikan hadis dulu insya-Allah.
Kerana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seperti mana riwayat yang sahih, Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan satu kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tengok Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kata apa? Qal man talaba shay'an min hadha al-'ilm fa arada bihi ma 'inda Allah yudriku insya-Allah. Ya salam. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kata apa? Man talaba shay'an min hadha al-'ilm fa arada bihi ma 'inda Allah yudriku insya-Allah. Barang siapa yang tuntut ilmu ini, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu sunnah, baca kitab ulama seperti kitab Riyadhus Salihin, man talaba shay'an min hadha al-'ilm, barang siapa yang tuntut sebahagian daripada ilmu ini, fa arada bihi ma 'inda Allah, niat dia nak apa? Fa arada bihi ma 'inda Allah, dia belajar ilmu supaya mendapat keridaan Allah. Belajar ilmu nak betulkan cara salat. Belajar ilmu sebab nak salat cara Nabi. Belajar cara rapatkan saf sehingga tumit dengan tumit, jari dengan jari. Sebab apa? Bukan sebab nak tunjuk ke orang, sebab nak menepati cara salat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Belajar hadis, nak tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegakkan tubuh baginda daripada rukuk. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tegakkan tubuh baginda lepas rukuk, baginda berdiri lama sampai sahabat kata, kami ingat Rasulullah dah lupa nak sujud. Kenapa kita belajar? Kita nak menepati cara Rasulullah supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan niat kita untuk ilmu seperti mana kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Man talaba shay'an min hadha al-'ilm fa arada bihi ma 'inda Allah yudriku insya-Allah. Kalau niat kita belajar ilmu kerana nak dapat keridhaan Allah, insya-Allah dapat ilmu dan dapat pahala. Seperti mana hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu kerana malaikat rida dengan orang yang datang majlis ilmu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa man arada bihi dunya, barang siapa yang nak ilmu ni kerana kepentingan dunia, nak nama dia diangkat, nak jadi suhu, glamour, nak juga orang puji dia, nak belajar ilmu supaya dapat jawatan jadi mufti. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, fadhaka wallahi hadduhu min, itulah dia akan dapat. Dia akan dapat niat yang disimpan dalam hati. Nah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Dengar ni ikhwani, sangat penting. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arada min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belajar satu ilmu, antara ilmu yang dipelajari untuk mendapat keridhaan Allah, dia belajar ilmu agama, Quran, hadis, sunnah, belajar fiqh, belajar akidah, dia belajar ini, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Dia belajar ilmu agama tapi niat dia sebenarnya nak dapat kepentingan di dunia.
lam yajid rihal jannah atau lam yajid arfal jannah yaumul qiyamah. Tidak akan dapat hidu bau syurga di hari kiamat. Jadi penting ke tak kita betulkan niat? Penting ke tak? Penting. Nah, baik. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang pergi hijrah kerana Allah dan Rasul, insya-Allah kerana niat dia betul, akan dapat pahala besar. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tapi kalau hijrah dia, perjalanan jauh dia kerana dunia, kerana nak dapat kahwin dan sebagainya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, hak tu sahaja, yang itu sahaja dia akan dapat. Baik, insya-Allah kita baca sedikit huraian sahibul kitab, kandungan hadis. Yang pertama, niat menjadi keharusan dalam suatu perbuatan, baik perbuatan itu merupakan tujuan utama seperti salat, mahupun sekadar saranan atau perantara bagi perbuatan lainnya seperti taharah, bersuci. Yang demikian itu disebabkan wujud keikhlasan tidak bisa. Oh, ni bahasa Indonesia ni. Patutlah payah sikit nak baca. Tidak bisa tergambarkan tanpa disertai niat. Tapi tak apa ikhwan ni, walaupun bahasa Indonesia kita bangga insya-Allah, sebab kita ni sebenarnya tak ada perbezaan. Indonesia ke, Malaysia ke, Selatan Thai, kita satu umat insya-Allah. Selagi kita ikut Quran dan Sunnah, kita tak ada perbezaan. Minta maaf lah, hak sempadan negara gini, negara gitu, ini adalah perbuatan musuh Islam. Ini antara musuh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membahagikan negara Islam. Seperti mana mereka buat kat negara Arab. Dulu tak ada Syria, tak ada Jordan, tak ada Palestin, tak ada Lebanon, dipanggil Biladus Syam. Dulu tak ada Saudi, tak ada Bahrain, tak ada Qatar, tak ada Oman, tak ada Emirat, tak ada Yaman, tak ada. Dipanggil Al-Jazirah Al-Arabiyah. Tapi penjajah, bagaimana dia nak mudah kontrol negara Islam, maka dia buat sempadan negara. Mu negara kecil, tengok negara kecil Bahrain boleh musim 45 minit habis. Dia buat negara. Singapura asal dia negara orang Islam. Singapura ni negara orang Islam. Saya jumpa ramai orang Singapura. Jiwa orang Singapura ni macam Melayu, jiwa Islam. Tapi tak boleh buat apa dah. Kena ikut undang-undang negara yang duduk. Wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah ikhwani, poin-poin ini boleh baca sendiri sebab sama dengan apa yang saya sampaikan. Jadi insyaAllah hadis pertama kita jelas. Cuma saya nak tambah satu perkara. Ada niat dan ada ikhlasul niat. Beza tu. Kalau ikut ulama hadis ataupun ulama sunnah, dia ada satu poin untuk ibadah diterima. Ulama sunnah meletakkan dua perkara utama. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir Ibn Kathir قال لا تقبل عبادة إلا أن يتحقق فيها شرطان. Tidak akan diterima sebarang ibadah kecuali memenuhi dua syarat. Siapa tahu dua syarat ini apa? Syekhuna tahu? Ayuh. Kuat sikit. Kuat sikit. Ikhlas. Yang kedua, al-ittiba'. Ahsantum.
Barakallahu fikum. Kita buat kita bab niat, nak semaya lama. Nawaitu an usalli lillahi 4 rakaat. Makmum gini. Tidur dah makmum. Tak apa, nak niat dalam mulut silakan. Tapi pastikan amalan yang engkau nak buat adalah amalan yang betul-betul kerana Allah, bukan kerana nak menunjuk kepada manusia. Ikhlasun niyyah. Sebab tu ikhwani, dalam bab tauhid sangat, bahkan 61, bila kita nak buat sebarang amalan mesti ikhlaskan niat kepada Allah. Bukan setakat niat, ikhlasun niyyah. Kadang-kadang ada orang semayang, tapi dia bukan semayang kerana Allah. Dia semayang kerana nak tunjuk ke orang, aku pandai salat. Kadang-kadang ada orang puasa, tapi dia bukan nak puasa kerana Allah, nak puasa supaya nak tunjuk kepada orang lain. Kadang-kadang kita tengok ramai orang belanja, masuk kat Facebook, kita banyak tengok sekarang. Dermawan, pergi merata dunia, bawa berjuta-juta ringgit, membantu bangsa banjir, membantu bangsa gempa bumi. Gambar penuh dekat Facebook, tunjuk ke orang. Sebab apa? Adakah kerana Allah ataupun untuk mendapat like di Facebook? Ada hadis sahih rawahu Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan asyraka." Man 'amila 'amalan, tak apa, kita tengok matan dia insya-Allah. Nah, hadis sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ini hadis kita panggil hadis qudsi, sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi makna hadis ini daripada Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, aku orang yang paling aghna, paling enggan sebarang amalan yang akan disertai dengan sekutu bagi aku. Allah tak nak ada sekutu dalam sebarang amalan. Ana aghna syuraka. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Man asyraka, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang buat satu amalan, amalan ibadah, sedekah, zakat, puasa, umrah, haji, salat, asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala kata orang yang buat amalan baik, tapi dalam amalan dia ni dia masukkan niat kerana orang lain, Allah kata taraktuhu wa syirkah, aku tak nak amalan dia dengan syirik yang dilakukan dalam ibadah dia. Jelas tak? Contoh, orang nak pergi umrah, tak apalah, ramai orang nak pergi umrah. Kadang-kadang orang nak pergi umrah, ada juga jenis orang nak pergi umrah supaya tunjuk ke orang lain, aku setiap bulan pergi umrah. Waliyadzubillah. Ada orang pergi haji supaya orang panggil dia haji, tuan haji, nak gelaran haji tu, sedangkan haji tu amalan yang besar. Qala alaihi salatu wassalam, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Orang yang menunaikan ibadah haji tak ada balasan daripada Allah kecuali masuk syurga. Tapi pergi buat haji tak dapat pahala sebab niat dia bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita nak salat, kita tak nak salat kerana orang nak puji ataupun kata dia ni ahli masjid. Jangan ikhwani, betulkan niat. Wa niyyah la ya'lamuha illa Allah. Niat ni hanya Allah yang tahu. Baik.
Syarat yang kedua, al-ittiba'. Niat sahaja tak cukup. Awak kata aku niat nak buat gini, nak semaya, contoh. Orang kita ni kuat ibadah, suka ibadah, tak apa. Tapi pastikan ibadah yang engkau lakukan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Al-akhsarin, orang yang paling rugi amalan dia. Banyak amal ibadah, alladhina dhall, tapi amalan ibadah dia sesat. Dia ingat dia buat baik. Kenapa? Kerana amal ibadah dia tidak menepati sunnah dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok ulama salaf seperti Al-Imam Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Sa'id ibn Musayyab duduk sembahyang subuh. Sebelum subuh, Al-Imam Sa'id ibn Musayyab melihat seorang lelaki sembahyang 2 rakaat sunnah. Tak apa. Memang sebelum fardu subuh, sunnah yang sangat kuat adalah mendirikan 2 rakaat sebelum salat subuh. Orang itu habis 2 rakaat, dia buat lagi 2. Maka Imam Sa'id ambil batu ataupun dipanggil, minta maaf, saya tak pasti pasal riwayat. Riwayat ini sahih, rawah al-Imam al-Khatib al-Baghdadi fil Faqih wal Mutafaqqih. Dia panggil budak ni, laki. Qal madza tusalli? Dia kata, kenapa awak sembahyang 4 rakaat? Sunnatul fajri rakaatain. Sunnah 2 rakaat sebelum fardu subuh, 2 rakaat sahaja. Kenapa awak buat mendirikan 4 rakaat? Qala ya Aba Muhammad, wa madza fiha an uzida min as-salat? Apa salahnya aku nak salat banyak? Ayu'adzibuni Allahu 'ala as-salat? Ni selalu kita dengar soalan ni, betul tak? Adakah Allah Subhanahu wa taala akan siksa aku kerana aku salat lebih? Salat pun tak boleh. قال, kata Imam Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, قال لا يعذبك الله على الصلاة وإنما يعذبك على مخالفتك السنة. Kata Imam Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan siksa engkau kerana banyak salat, tapi Allah Subhanahu wa taala akan siksa engkau kerana engkau melanggar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarang amalan kena ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirikan 2 rakaat sebelum subuh, maka kita pun tak boleh tambah 2 rakaat sahaja. Nah, tengok ikhwani, hatta niat pergi ke masjid, seperti mana hadis sahih Imam Muslim, hadis Uthman radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yanhazuhu illa as-salat ghufira lahu ma bainahu wa bain as-salati allati taliha. Orang, mana-mana orang ambil wudu dengan lengkap, fa kharaja, dia keluar untuk fakharaja ila al-masjid la yantahizuhu illa as-salat, keluar pergi masjid hanya kerana salat, yang buat dia keluar rumah untuk salat, maka salat yang didirikan akan hapuskan dosa dia di antara salat yang terlepas dengan salat yang dia akan tunaikan. Baik, insya-Allah kita pergi kepada hadis kedua insya-Allah. Hadis kedua. Wa an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi. Semua ada kitab ke saya suruh aja? Ada, alhamdulillah. Tak apa, kitab ni insya-Allah baik. Insya-Allah. Barakallahu fikum. Kita masuk muka surat 38 Nah, hadis kedua. Yaghzu jayshun
الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Ya Allah, hadis ini sangat-sangat penting dan sangat indah, kerana hadis ini penting mengenai niat, dan juga hadis ini menyentuh isu akhir zaman. Nah, hadis ini daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dipanggil Ummu Abdillah? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tak ada anak, tapi itulah kebiasaan di kalangan orang Arab, dia mesti akan ada gelaran. Macam tadi kita tengok Imam Nawawi, Abu Zakaria, tak ada Zakaria pun, tak ada anak nama Zakaria, tapi satu budaya yang baik. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bah, akan ada satu tentera serang Kaabah, akan ada satu bala tentera menyerang Kaabah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ard, bila tentera ini sampai dekat kawasan padang pasir, sebelum tentera yang besar ini dapat menceroboh kawasan Makkah untuk meruntuhkan Kaabah, Baitullah, Allah Subhanahu wa taala akan suruh bumi tenggelamkan mereka. Al-khasf. Al-khasf yani al-khasf yani bumi akan tenggelam ataupun akan menelan orang. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. Dalam surah Tabarak. Siapa hafal ayat ni? Boleh baca? Nah. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أيوة. فإذا هي تمور. Amintum man fis sama'. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang perintah bumi untuk mengelamkan manusia? Allah. Tapi puak-puak Jahmiyah dia kata tak ada Tuhan atas arasy, tak ada benda. Mana Tuhan kamu? Tak tahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala kata, amintum man fis sama', adakah kamu rasa selamat? Siapa di langit? Allah. An yakhsifa bikumul ard, akan mengelamkan bumi dengan kamu. Fa idza hiya tamur, musim. Jadi tentera ini yang datang dengan tujuan untuk mengelam, untuk tujuan untuk menyerang Kaabah, tentera ini akan ditenggelamkan di satu kawasan dia panggil Baida. Baida yakni padang pasir. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan ditenggelamkan orang dulu, maksudnya daripada awal tentera ni sampai hujung tentera, semua sekaligus bumi akan menelan mereka. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Aku kata, Aisyah tanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengelamkan, dan bagaimana Allah akan suruh bumi telan mereka semua daripada awal sampai akhir, dan ada di kalangan mereka yang terpaksa, wa man laysa minhum, ada di kalangan tentera ini orang yang dipaksa untuk keluar dalam tentera. Dia tak nak pergi serang Kaabah.
Mana ada orang Islam yang baik tergamak pergi serang Kaabah? Mana ada? Tapi di akhir zaman akan berlaku. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan keadaan orang yang dipaksa untuk menyertai bala tentera ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Memang Allah Subhanahu wa taala akan memerintah bumi supaya mengelamkan semua tentera awal sampai habis, tak tinggal walaupun seorang. Maksudnya tentera ini tak selamat walaupun seorang, tapi di hari kiamat mereka akan bangkit dan akan dihitung amalan mengikut apa? Mengikut niat masing-masing. Yub'athuna ala niyatihim. Taib ikhwani, hadis ini kena ingat. Banyak orang, kadang-kadang orang yang jahil ataupun ada setengah orang kita yang memberikan tafsiran ikut suka hati. Tak boleh ikhwani, perkara ini tidak berlaku lagi. Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Suhaimi, ramai ulama hadis kata perkara ini sebenarnya tak berlaku lagi. Dia akan berlaku di akhir zaman, iaitu tentera yang akan menuju ke arah Kaabah untuk meruntuhkan Kaabah. Mereka akan ditenggelamkan di dalam padang pasir. Dan antara kesalahan besar bila kita sentiasa ambil hadis akhir zaman untuk kita menggunakan atas situasi terkini kita, ataupun kita kata ni nak berlaku esok lusa, bahaya. Ni minggu depan nak berlaku, jangan. Sebab perkara ini minal ghaibiyat, perkara ini di antara perkara yang ghaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bila akan berlaku. Baik. Ada sebarang soalan? Hadis nombor 2. Tak ada soalan? Jelas ya Allah? Sila. Dia kata niat memang kerana Allah, tapi amalan yang dia buat ni, walaupun dia niat kerana Allah, tidak menepati sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab tu ikhwani, pentingnya kita ambil kaedah dalam ulama usuluddin, ulama usul fiqh. Mereka ada satu kaedah penting, mereka ambil daripada hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Hadis Aisyah radhiyallahu anha kata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Barang siapa yang reka satu amalan baru yang tidak ada dalam fi amrina, dalam agama dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Hadis sahih Muslim satu lagi, man amila amalan, ni amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Hadis yang sama, cuma sighah dia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, man amila amalan laysa alaihi amruna. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak mengikuti amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bab ibadah, al-ibadat, al-zikr, al-taqarrub, al-qurubat, segala amalan yang
pelaku dia buat kerana nak mendapat keridhaan Allah, tidak akan mendapat keridhaan Allah selagi tidak menepati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun amalan sahabat. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man yushaqiqir rasul وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا." وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. Apa makna yushaqiq? Apa maksudnya yushaqiq? Orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak buat satu amalan, salat nisfu Sya'ban. Salat nisfu Sya'ban. Tak akan salah. Ni kita sembahyang, zikir. Apa kita buat? Zikir. Kenapa salah? Kenapa tak boleh? Kenapa akan ditolak? Zikir pun ditolak. Beratlah puak-puak ni. Kita jawab, kerana engkau telah buat satu amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tak tunjuk ataupun ajar kita. Kita tanya dia, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas pandang amalan baik yang engkau jumpa selepas 1000 tahun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas pandang? Astagfirullah. Kalau kata ya, boleh keluar daripada Islam. Kalau dikata ya, Rasulullah tak jumpa amalan ini, aku jumpa, confirm syahadah dia telah ada masalah. Sebab tu kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Apa maksudnya Muhammad? Maksudnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber ikutan untuk kita. Ada orang tanya saya hari ini, Ustaz, mengapa kita tak boleh angkat tangan ketika imam doa dalam khutbah? Kenapa imam tak boleh angkat tangan ketika doa dalam khutbah? Kerana ini bukan amalan Nabi. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak larang, tapi kerana Rasulullah tak buat, maka kita tak boleh buat. Itulah ulama panggil as-sunnah tarkiyah. Sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Amalan yang Rasulullah boleh buat, tapi baginda tak buat. Sebab apa? Sebab bukan amalan dan syariat dia. Sebab tu kita tengok para sahabat, seperti seorang sahabat nama dia saya tak ingat nama dia, tapi dia nampak Marwan Ibn al-Hakam rafa' yadayhi 'ala al-mimbar. Amarah Ibn Ruwaybah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, nama dia Amarah Ibn Ruwaybah. Amarah Ibn Ruwaybah duduk bawah. Khatib adalah Marwan Ibn al-Hakam. Marwan bila time doa ketika khutbah Jumaat, dia tadah tangan. Amarah kata, qabbahallahu hataini al-yadain. Celakalah kedua-dua tangan ini yang duk tadah. Celaka tu. Tengok sahabat tak main-main. Wallahi ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala an yaqula hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa ketika khutbah, baginda hanya tunjuk jari telunjuk sahaja. Kenapa Amarah marah kepada khatib? Kerana dia telah melakukan sesuatu. Sebab tu sebarang amalan yang tidak menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang akan ditolak. Nah, jelas insya-Allah. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul setelah
dapat ilmu mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla wa yattabi', minta maaf, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia ikut jalan selain jalan al-mu'minin, dia ikut jalan selain jalan para sahabat, dia tak ikut sunnah sahabat. Amalan Abu Bakar, kesepakatan Abu Bakar dan Umar, kesepakatan Uthman dengan sahabat, amalan para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan pelaku bid'ah ataupun orang yang reka amalan baru dalam agama, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia, bahkan akan ada pengikut lagi. Tapi hari kiamat, wa nuslihi jahannam. Ya Latif. Naam, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu dosa yang besar. Kecuali kalau orang jahil, dimaafkan. Orang jahil, dan kebanyakan masyarakat kita tak belajar ilmu hadis, tak belajar pun kaedah usul fiqh. Nah, jelas ya Allah? Baik. Kalau tak jelas kena tanya. Baik, kita masuk hadis ketiga insya-Allah, boleh? Ke dah mengantuk dah? Di mana majal aidan? Kam hatta isa'a? ما شاء الله، أو جيد، أو قبل 9 بقليل يعني. نعم، طيب. نعم 9 جيد، 9 أي نعم، نعم إن شاء الله. طيب، حديث yang ketiga إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la hijrata ba'da al-fath. Tengok terjemah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Makkah. Naam. Al-fath yakni pembukaan kota Makkah. Melainkan yang ada hanyalah jihad dan niat. Aywa, yang tinggal jihad dan niat. Maka apabila kalian dipanggil untuk berperang, wa idza istunfirtum yakni bila kamu dipanggil untuk pergi berjihad dengan Allah dan Rasul, yani berjihad kerana Allah dan Rasul, maka berangkatlah, yakni fanfiru, kena ikut. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah At-Taubah, يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. النفير يعني الخروج, bukan khuruj keluar. Minta maaf, bukan saya nak pertikaikan sahabat saudara kita di satu jemaah ini, tak. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah terimalah amalan mereka. Bukan saya nak hukum, tapi ikhwani, an-nafir dalam bahasa Arab dan dalam istilah yakni al-khuruj fil jihad, keluar untuk berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman kita ini tak ada. Kalimah ini sangat sensitif dan tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai. Minta maaf. Di zaman kita ni mu sebut mu masuk satu tempat khas. Nama dia jail. Zaman kita ni, dan yakni wallahu alam, banyak pihak yang menggunakan satu kalimah yang sangat mulia ini untuk kepentingan sendiri. Wallahu alam. Banyak jemaah panggil orang kononnya kena pergi berjuang. Lah yang menganjurkan seruan ini persikan CIA. Macam berlaku sekarang ni di Shishan. Panggil Shishan untuk berjihad demi Putin. Allahu Akbar. Tengok bagaimana salah guna perkataan jihad.
Jihad untuk orang kafir, Putin la'anahullah, musuh Allah. Putin yang membunuh umat Islam di Shishan suatu ketika dulu. Putin yang menghancurkan Grozny satu ketika. Sekarang ni boneka Putin yang ada di Shishan menyeru masyarakat di Shishan untuk berjihad demi Rusia menentang Ukraine. Tak boleh macam tu. Nak berjihad kerana Allah, bukan kerana orang kafir. Nampak bagaimana kalimah ini salah digunakan oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman fitnah ini, lebih baik kita belajar ilmu dan jangan ikut mana-mana pihak yang kadang-kala akan ambil kesempatan atas semangat orang Islam. Wallahu a'lam. Saya akan baca sedikit daripada kandungan hadis sebab penting. Penghapusan kewajipan hijrah dari Makkah ke Madinah kerana kota itu sudah menjadi Darul Islam. Aywa, penting. Kenapa Rasulullah SAW kata tak ada dah hijrah? Kerana Makkah pun dah jadi negara Islam. Nah, kerana kota itu sudah menjadi Darul Islam, dalam kaitan ini hukum kota Makkah sama seperti kota-kota lainnya jika telah dibebaskan oleh kaum muslimin dari dibelenggu kaum musyrikin. Ikhwani, satu benda baik ni juga. Jangan kita, minta maaf, nasihat ikhlas insya-Allah. Jangan kita gelar mana-mana negara ada orang Islam kita panggil negara kufur. Jangan. Walaupun pemerintahan tidak mengikut Islam, tapi orang tetap Islam. Bila ada negara ada Islam, walaupun sistem bukan Islam, tapi negara itu dipanggil Islam. Dan perkataan kafir harbi sangat bahaya. Kadang-kadang digunakan juga oleh orang politik kerana kepentingan politik. Orang kafir yang duduk di kalangan orang Islam, kita tak panggil kafirun harbi. Marayu syekhuna? Sahih ولا؟ بعدين طيب حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب. طيب ikhwan, insya-Allah poin yang kedua lah sekali, berita gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Makkah akan menjadi Darul Islam untuk selama-lamanya. Baik, insya-Allah kita berhenti di hadis nombor 3 dan kemungkinan akan ada perubahan mengenai hari. Jadi syekhuna dikata mungkin kita akan pilih hari lain. Mara'yukum? Ya, okey, ada cadangan kita buat hari Sabtu sebab mungkin hari Khamis ramai orang buka puasa dan ada aktiviti makan dan berbuka. Mungkin masa kita agak sempit. Jadi madza naqul nas'aluhum, apa pendapat jemaah untuk jadi hari Sabtu malam Ahad? Setuju? Syekhuna setuju juga? Alhamdulillah, setuju ramai. Alhamdulillah, semua setuju. Baik, insya-Allah. Jadi kuliah akan datang Sabtu malam Ahad insya-Allah taala. Naam. Saya pun dah balik daripada Selatan Thai. Saya pergi Selatan Thailand insya-Allah. Kita akan berjumpa Sabtu malam Ahad insya-Allah taala. Khair insya-Allah. Barakallahu fikum. Allahumma علمنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.